Hai, selamat pagi. Apa kabar semua? Bertemu kembali. Okey, saya Cikgu Vela atau dikenali sebagai Sifu Sejarah atau Sifu Vela. Okey, kita akan berjumpa lagi sekali untuk membincangkan satu lagi set kertas MRSM 2020-23. Okey, secara lengkap. Okey, jadi kita tanpa membuang masa, kita teruskan dengan perjuangan kita. Okey. Now, tengok pada soalan MRSM 2023. Okey, kita tengok pada soalan pertama. Okey, kita tengok pada soalan pertama. Dan kita dapati soalan pertama ni datangnya dari mana? Topik tingkatan 4. Okey, topik tingkatan 4. Okey. Biasanya kamu sudah tahu untuk peperiksaan SPM. Okey, untuk peperiksaan SPM. Okey, kita ada dua kertas. Kertas 1 dengan kertas 2. Kertas 1 dengan kertas 2. Kertas 2. Okey, bagi kertas 2, okey, bagi kertas 2 ada bahagian A dengan bahagian B. Okey, pelajar sedia maklum. Okey, so when you see bahagian A, kita ada soalan struktur dan bahagian B ada soalan essay. Okey, untuk bahagian A kamu sudah tahu ada 4 soalan struktur di mana kita kena wajib menjawab semua 4 soalan ni. Manakala soalan bagi bahagian B ada 5 soalan essay dan kamu harus pilih, okey, kamu harus pilih 3 soalan sahaja. Okey, daripada 4 soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan, pelajar harus menjawab 2 soalan biasanya dari bahagian form 4 dan 2 lagi soalan biasanya dari form 5. Tapi ingat, ia bukan satu kemestian. Okey, satu kebiasaan. Okey, maksudnya biasanya akan keluar 2 soalan form 4, 2 soalan form 5. Dan dia boleh jadi 3 soalan form 4 dan 1 soalan form 5 atau 3 soalan form 5, 1 soalan form 4. Dan tak mungkin dia akan jadi kosong dan 4. Okey, tapi biasanya 2 form 4, 2 form 5. Okey. Bagi soalan essay, daripada 5 soalan yang dikemukakan, pelajar akan diberikan biasanya 2 soalan form 5, okey, 2 soalan form 4, 2 soalan form 4 dan 3 soalan form 5. Ini sekali lagi kebiasaan, bukan mesti. Okey, jadi pelajar sudah tahu 2 soalan form 4 biasanya ada, 3 soalan dan kadang-kadang form 4 melebihi form 5. Okey, macam contoh pada tahun 2021, kertas ulangan 2021, hanya 3 soalan keluar untuk form 4 dan 6 soalan keluar untuk form 5. Okey, daripada 6 soalan, 2 soalan struktur dan 4 soalan essay. Okey, jadi that's why saya kata ia bukan satu kemestian, satu kebiasaan saja. Okey, now kita teruskan kelas. Okey, kita teruskan. Bagi soalan 1, okey, bagi soalan 1 kita dapati soalan ni asalnya dari mana? Soalannya asalnya dari tingkatan 4 bab. Ini soalan tingkatan 4 bab 1. Okey, dan always ingat bila kita bincangkan soalan, first thing kamu mesti kena tahu soalan ni dari mana, bab mana. Lepas tu tengok pada analisis berapa kali soalan ni bab ini sudah ditanya dan adakah bahagian yang kita nak bincangkan ni penting atau tak penting. Okey, bagi bab ini kalau kita lihat pada SPM, analisis SPM, bab ini sudah keluar soalan 4 kali. Okey, bab ini sudah keluar soalan 4 kali. Satu, kertas asal 21. Kedua, kertas ulangan 21. Ketiga, kertas asal 22. Dan keempat, kertas ulangan 23. Okey, dan ada pelajar yang tanya saya, cikgu, apa maksud kertas asal dengan kertas ulangan? Okey, selama ini peperiksaan kita, okey, selama ini peperiksaan kita sudah 3 kali. 2021, okey, 2021, 2022 dan 2023. Okey, peperiksaan sudah ada 3 kali. Okey. Bagi soalan 2021 kita ada 3 set soalan
soalan asal, maksudnya semua pelajar akan menduduki kertas peperiksaan asal dan kertas gantian. Bagi soalan tahun 2021, kita ada kertas gantian. Gantian untuk pelajar-pelajar yang ada masalah COVID, yang tak dapat pergi untuk peperiksaan, jadi mereka terpaksa buat satu kertas baru. Hanya untuk tahun 2021. Satu lagi kertas ulangan. Kertas ulangan bagi pelajar-pelajar yang gagal dalam mata pelajaran sejarah SPM. Okey, maka mereka boleh menduduki. Ini hanya untuk 3 mata pelajaran saja. Sejarah, Bahasa Melayu dengan Matematik. Okey, dan biasanya kertasnya akan diadakan bulan Julai ataupun bulan Ogos ataupun bulan September, ikut kesesuaian setiap tahun. Okey, tapi kebiasaannya bulan Ogos. Okey. Dan soalan tahun 2022 ada 2 set. Soalan asal dan soalan ulangan. Dan soalan tahun 2003, soalan asal sudah ada, soalan ulangan pun sudah ada. Jadi bagi soalan esei, kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali peperiksaan sudah ada. Ataupun 7 set kertas sepatutnya kena ada. Okey, dan 7 kali 9, kita ada, okey, 7 kali 9, kita sudah ada 63 soalan. Okey, sudah ada 63 soalan daripada kertas peperiksaan. Jadi pelajar mesti kena tahu setiap bab, bila soalan itu keluar, soalan struktur atau esei, memudahkan kita buat ramalan untuk tahun ini. Okey, kita teruskan kelas. Okey, kita teruskan. Okey. Sekarang bagi soalan tahun 2021, soalan struktur ditanya untuk bab ini. Ulangan 21 juga soalan struktur, soalan asal 22 soalan esei, dan soalan ulangan 20 soalan struktur. Jadi maksudnya bagi soalan apa? Bagi soalan ulangan, okey, bagi soalan apa? Bagi soalan asal kita dapati apa? Sekali ditanya soalan struktur. Ulangan ada struktur, ulangan pun 2 kali struktur. Maka tahun ini kalau dia nak tanya bab ini pun ada peluang. Okey, ada 2. Asal 22. Asal 21, asal 22. Okey, dan asal 23 tak ada soalan, ulangan 23 tak ada soalan. Of course, when you look at bab 1 and bab 2, definitely bab 2 is more important this year. Okey, tetapi soalan bab 1 juga boleh ditanya. Okey, apa bahagian yang boleh ditanya untuk bab 1? Okey, apa soalan yang boleh ditanya untuk bab 1? Perkara yang belum ditanya lagi untuk bab 1, ini ramalan untuk bab 1, sistem perundangan Melaka. Sistem undang-undang dekat Melaka. Perundangan Melaka terbahagi kepada 2, 1 Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, satu lagi peranan pemerintah. Tapi peranan pemerintah sudah keluar untuk ulangan 23. Okey, dia sudah tanya untuk soalan 23 peranan pemerintah. Okey, yang lain semua soalan 21 soalan Kerajaan Alam Melayu, ciri-ciri. 22 dengan soalan ulangan 21, dua-dua soalan yang hampir-hampir sama. Dia berkaitan dengan sistem pentadbiran. Dan satu lagi ciri-ciri Kesultanan Melayu. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So yang hanya boleh ditanya untuk bab 1, sistem undang-undang. Jadi pelajar harus memberi tumpuan yang pertama. Yang kedua, dia masih boleh tanya soalan berkaitan dengan apa? Peranan golongan pemerintah dan peranan golongan yang diperintah. Okey? So kita teruskan saja. So untuk bab 1 kamu sudah tahu apa ramalan dia. Sekarang kita terus pergi ke soalan. Okey, struktur raja berikut berkaitan struktur sosial Kesultanan Melayu Melaka. 1 golongan pemerintah, 2 golongan diperintah. Nyatakan golongan pemerintah. Okey, siapa golongan pemerintah? Golongan pemerintah boleh terbahagi kepada beberapa. Okey, memandangkan dia bagi 1 markah, pelajar boleh tulis sultan. Okey, pelajar boleh sultan atau raja, tak ada masalah. Kalau kamu tulis raja pun kita terima. Okey, lagi kamu boleh tulis apa? Pembesar.
Okey, kamu boleh tulis pembesar, kamu boleh tulis kerabat diraja. Okey, kamu boleh tulis pembesar. Kamu boleh tulis kerabat diraja, kamu boleh tulis ulama. Okey, kita boleh terima semua jawapan ni. Okey. Yang kedua, golongan yang diperintah. Golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa ataupun petani. Okey, lagi kita ada nelayan. Okey, kita ada peniaga, tukang, hamba. Peniaga, tukang, hamba, semua jawapan ini boleh diterima. Okey. Sekarang jelaskan peranan dalam 1A. Okey, kena tengok pada 1A. Ini soalan 1A. Maksudnya kamu boleh terangkan mana-mana apa peranan. Kamu nak terangkan peranan sultan boleh, peranan pembesar boleh. Okey, peranan sultan boleh, pembesar boleh. Okey. Suka hati kamu. 4 markah diberikan, maka kamu boleh tulis tentang apa? Peranan sultan pun boleh. Okey, peranan sultan. Okey, menjaga keselamatan apa? Rakyat negeri. Menjaga keselamatan rakyat negeri. Okey, yang kedua, mewujudkan perpaduan. Okey, mewujudkan perpaduan. Lagi, memperkenalkan undang-undang. Memperkenalkan undang-undang untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Okey, lagi, kamu juga boleh bagi jawapan bertanggungjawab terhadap pentadbiran. Bertanggungjawab terhadap pentadbiran. Okey, pelajar juga boleh apa? Pelajar juga boleh menulis jawapan bagi peranan pembesar boleh. Okey, peranan rakyat boleh, mana-mana pun boleh. Okey, kalau kamu nak tulis ini pun boleh, ataupun peranan pembesar pun boleh, atau peranan rakyat pun boleh. Okey, tapi kena pastikan apa? Cukup untuk 4 markah. Kalau katakan pelajar tak boleh apa? Bincangkan tentang apa? Sultan untuk 4 markah, boleh tulis 1 atau 2 markah untuk sultan, dan 1 atau 2 markah atau 1 markah untuk pembesar, 1 lagi markah untuk rakyat. Okey, macam contohnya kalau kamu nak tulis tentang apa? Kamu nak tulis tentang pembesar, kamu boleh tulis menjamin keamanan atau memelihara keamanan atau menjaga kebajikan rakyat. Mungkin untuk apa? Untuk rakyat, kamu boleh tulis apa? Peranan rakyat menunjukkan taat setia. 1 markah. Okey?